Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Barisan Juri Konvensyen Bahasa Melayu KON Bayu 2021 serta para hadirin sekalian. Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Pada hari ini, saya Muhammad Sabit bin Muhammad Noor mewakili ahli kumpulan saya Smart Synergy PG akan membentangkan inovasi kami yang bertajuk Cekal Warna Act 2 Pembelajaran Teradun Kemahiran Literasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat kepada objektif inovasi. Terdapat 4 objektif inovasi ini. Baik, yang pertama, melalui penggunaan inovasi ini, ia dapat meningkatkan kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis murid tahap 1. Perkara ini kami fokuskan kerana apabila murid ini berginjak ke tahap 2, kami harapkan murid-murid ini sifar buta huruf. Seterusnya, objektif yang kedua ialah meningkatkan motivasi murid-murid ini dalam aktiviti membaca. Yang ketiga, kami juga hendak melihat keberkesanan platform audio visual interaktif ini khususnya kepada aktiviti literasi. Dan yang terakhir, melalui penggunaan halaman cekal warna Act 2 ini juga, ia dapat meningkatkan motivasi mengajar guru khususnya dalam mata pelajaran bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdapat 3 latar belakang inovasi. Yang pertama, murid-murid ini kurang menguasai kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Yang kedua, murid-murid ini telah menguasai huruf dan juga suhu kata KV. Untuk makluman semua, suhu kata KV adalah K untuk konsonan dan juga V adalah untuk vokal. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan sesi PDP guru dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, di mana guru-guru melaksanakan sesi PDPR dan juga sesi PDPC. Daripada ketiga-tiga latar belakang inovasi ini, kami telah mengenal pasti satu fokus kami yang kami fikirkan merupakan latar belakang kepada masalah dalam inovasi ini. Merujuk kepada latar belakang masalah, terdapat 4 latar masalah di mana yang pertama, murid-murid ini telah mengenal huruf tetapi lambat untuk menyebut perkataan. Seterusnya, guru-guru khususnya mata pelajaran lain tidak dapat menyampaikan isi kandungan mata pelajaran. Sebaliknya, mereka perlu mengajar murid kumpulan ini untuk membaca. Seterusnya, murid belum menguasai konstruk-konstruk kemahiran membaca dan juga menulis khususnya dalam instrumen Linus. Dan yang keempat, murid-murid ini mengambil masa yang panjang untuk membaca. Daripada latar masalah ini, apakah novelty yang kami kenal pasti? Novelty ini kami lihat faktor guru sebagai faktor dominan dalam masalah penyampaian guru. Perkara ini dinyatakan oleh Asno Hisham dan Rahim. Jadinya, apakah intervensi yang kami laksanakan? Kami laksanakan intervensi dengan membina sebuah halaman e-pembelajaran yang dinamakan sebagai Cekal Warna Act 2. Cekal Warna Act 2 ini mengintegrasikan beberapa komponen di mana kami telah menggunakan constructive alignment model sebagai model kurikulum kami. Seterusnya, kami menggabungkan konsep audio visual interaktif. Seterusnya, kami gabungkan juga dengan literacy skill dan yang terakhir adalah content management system. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat dari kumpulan sasar. Untuk kumpulan sasar kami laksanakan kepada kumpulan murid yang agak kecil. Terdapat 3 orang murid yang terlibat dalam intervensi ini. Apakah ciri-ciri murid ini? Murid-murid ini ialah kumpulan murid tahun 1 pada tahun 2020 yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Seterusnya, murid-murid ini telah belajar PDPC Bahasa Melayu tahun 2 mengikut kepada silibus bahagian pembangunan kurikulum KPM. Dan yang ketiga, murid-murid ini adalah murid tahun 2 yang belajar di sekolah kebangsaan di bawah kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat kepada kerangka konsep pembangunan inovasi. Baik, kerangka konsep bagi pembangunan inovasi ini asalnya kami lihat kepada pengetahuan sedia ada murid di mana murid ini telah menguasai suku kata dan juga telah mengenal huruf. Dari situ kami telah mengenal pasti murid-murid ini berminat terhadap pembelajaran berasaskan visual.
Oleh yang demikian, untuk kami mendapatkan bahan bacaan yang betul-betul yang disahkan, jadinya kami telah mengambil bahan bacaan daripada buku teks dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2. Bahan bacaan ini juga telah dipecah-pecah, telah dikategorikan mengikut bacaan rendah, sederhana dan tinggi, di mana kami kategorikan mengikut kepada perenggan-perenggan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, apabila kami dah mengenal pasti bahan bacaan tersebut, kami telah membina halaman e-pembelajaran di mana kami menggunakan Wakelet sebagai content management system kami. Seterusnya, dalam content management system tersebut melalui Wakelet, kami telah menggunakan model penjajaran konstruktif, ya, sebagai model utama dalam kurikulum. So, dalam constructive alignment model ini terdapat 3 perkara utama, iaitu learning outcome, seterusnya learning activity dan juga assessment. Kita lihat kepada learning activity, di mana learning activity ini kami telah pecahkan kepada 3 aktiviti besar, iaitu yang pertama, kami telah menggunakan pembelajaran berasaskan video, di mana murid-murid ini akan belajar melihat kepada video terlebih dahulu bagi mendapatkan motivasi mereka untuk belajar. Seterusnya, kami juga telah mengimplementasikan color code dan juga immersive reader. Di sini kami telah mengimplementkan pembelajaran berasaskan visual, di mana perkataan-perkataan itu telah diwarnakan mengikut suku kata. Seterusnya, apabila mereka dah membaca mengikut suku kata tersebut, mereka boleh membaca mengikut kepada audio yang telah disediakan menggunakan aplikasi Immersive Reader. Dan yang ketiga, kami juga telah mengimplementkan pembelajaran berasaskan permainan, di mana kami telah menggunakan Kahoot sebagai platform permainan murid-murid ini. Seterusnya, apabila learning activity telah selesai, kami teruskan dengan activity assessment pentaksiran, di mana murid perlu membaca petikan yang telah disediakan oleh guru. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk melaksanakan sesi intervensi ini, kami laksanakan sebanyak 6 kali dan terdapat 4 cara untuk mengumpul data. Yang pertama, kami laksanakan ujian pra dan juga ujian post instrumen saringan literasi bahasa Melayu. Itu adalah untuk objektif yang pertama. Untuk objektif yang kedua, kami telah menggunakan borang soal selidik untuk melihat minat murid, motivasi murid dalam aktiviti membaca. Seterusnya, bagi melihat keberkesanan penggunaan halaman ini, kami telah melaksanakan pemerhatian berstruktur kepada murid-murid. Dan yang terakhir, untuk melihat kepuasan guru selepas penggunaan halaman ini dalam sesi pengajaran, kami telah melaksanakan sesi temu bual bersama guru. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya tunjukkan bagaimana murid-murid boleh mengakses Wakelet untuk masuk ke halaman cekal warna X6. Baik, murid-murid akan menulis wakelet.com terlebih dahulu, dan di sini saya telah menyediakan tab-tab ataupun kita kenali sebagai kelas lah, kelas-kelas. Yang ini adalah kelas warna. So, kita klik pada kelas warna tersebut. Jadinya, dalam kelas warna ini, kalau tuan-tuan dapat lihat, ini adalah bahan-bahan bacaan yang telah disediakan untuk pelaksanaan inovasi ini. Jadinya, kita lihat kepada bahan yang pertama. Baik, bahan yang pertama ini, jika tuan-tuan dan puan-puan semua lihat, ya, kita menggunakan konsep, kita menggunakan model constructive alignment model dalam mengimplementasikan pembelajaran teradun ini dalam CMS. Jadinya, kalau tuan-tuan lihat yang pertama ini, kami telah menyatakan tajuknya terlebih dahulu. Silap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya paparkan demonstrasi untuk menggunakan halaman cekal warna X6. Jadinya di sini adalah halaman antarmuka utama untuk cekal warna X2. So, jadinya di sini ini adalah bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak kami kepada murid-murid kami. Jadinya kita lihat salah satunya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kami membina halaman interaktif ini, kami masih menggunakan asas model
penjajaran konstruktif iaitu Constructive Alignment Model dalam menyediakan bahan ini. Jadinya kalau kita lihat dari sini, Constructive Alignment Model bermula dengan menyatakan objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh murid-murid. Jika kita lihat di sini, terdapat 4 perkara yang merangkumi 4 aktiviti untuk murid-murid. Seterusnya, kami telah mengimplementkan pembelajaran berasaskan video di mana dalam set induksi, murid-murid akan menonton video dan mereka akan bersoal jawab mengenai video yang ditonton. Maksudnya apabila mereka menonton video, mereka boleh bercakap, mereka boleh berkomunikasi. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk video yang kami guna, kebanyakannya kami menggunakan video berasaskan animasi ataupun kartun yang hampir dengan mereka ataupun yang mereka kerap menonton supaya mereka ini mempunyai pengalaman sedia ada berkenaan dengan cerita ataupun kartun yang mereka tonton. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada aktiviti pembelajaran yang pertama. Aktiviti pembelajaran yang pertama, jika kita lihat, petikan ini telah diwarnakan mengikut suku kata tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita lihat di sini, untuk suku kata berwarna biru ini, ia mewakili suku kata KV. Yang 3 huruf suku kata ini, KVK, kita menggunakan warna hijau. Dan jika ada 4 warna, kita menggunakan warna merah. Untuk satu saja, untuk suku kata yang satu saja, kami menggunakan warna hitam. Tuan-tuan pasti tertanya-tanya kenapa ada suku kata yang KV tetapi tidak diwarnakan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami berpegang kepada murid-murid ini telah mempunyai prerequisite knowledge di mana mereka telah mengenal huruf dan juga telah mengenal suku kata KV. Jadinya kami ambil inisiatif untuk tidak meletakkan warna sebagai wakil jika ada suku kata KV seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk aktiviti yang kedua, selepas mereka telah membaca petikan ini, mereka akan membaca mengikut kepada bacaan immersive reader, bacaan dalam aplikasi immersive reader. Di sini immersive reader ni bermaksud apabila kita menulis di ruangan ini, ada satu aplikasi yang akan membacakan kepada murid-murid ini. Secara tidak langsung, kita telah mengimplementkan pembelajaran mastery di mana mereka akan membaca sambil mendengar melalui audio, secara kendiri, mengikut ulangan, berapa banyak ulangan yang mereka perlu buat. Sebagai contoh di sini, saya tekankan ke sini. Jadinya, kita akan berada dalam interface yang lain. Baik, dalam interface ini akan dipaparkan petikan seperti ini. Jadinya, untuk murid-murid yang belum menguasai, saya akan ubahkan kepada yang paling perlahan supaya mereka boleh mendengar setiap perkataan yang dibaca. Seterusnya, kita menggunakan suara lelaki supaya mereka boleh menggunakan suara perempuan atau suara lelaki untuk mendengar bacaan melalui aplikasi ini. Jadinya apabila kita dah siap set, kita akan tekan butang play. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah sedikit demonstrasi bagaimana murid-murid ini akan belajar secara audio menggunakan immersive reader. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila mereka telah belajar secara visual dan secara audio, kami telah mengimplementkan pembelajaran berasaskan permainan di mana murid-murid ini akan menjawab soalan
pilihan, aneka pilihan berdasarkan pada petikan, dan mereka akan masukkan kod. Seterusnya mereka akan bermainlah berdasarkan kepada petikan yang telah dibaca. Dan yang terakhir untuk fasa dalam constructive alignment model iaitu pentaksiran. Di sini murid akan membaca semula, akan membaca semua petikan ini yang telah diulang mengikut kepada keperluan, dan kita akan melihat pencapaian mereka dari semasa ke semasa. Dalam fasa ini, sebagaimana yang kita tahu, kumpulan sasaran dalam inovasi ini terdiri daripada 3 orang murid yang belajar di sekolah kurang murid. Terdapat 4 instrumen untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah analisis ujian pra dan pos instrumen saringan bahasa Melayu. Seterusnya, analisis motivasi murid. Seterusnya adalah pemerhatian berstruktur. Dan yang terakhir adalah temu bual. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada analisis ujian pra dan pos instrumen saringan Linus bahasa Melayu. Jika kita lihat di sini, ketika dalam ujian pra, dalam kemahiran membaca, ketika dalam ujian pra, secara keseluruhannya, secara puratanya, murid mendapat 58%, dan apabila pelaksanaan intervensi ini dalam ujian pos, kami telah mendapati bahawa berlakunya peningkatan peratusan di mana peningkatan kepada 89%. Dalam kemahiran menulis pula, dalam ujian pra, murid-murid ini telah mendapat 84%, dan apabila intervensi dilaksanakan dalam ujian pos, kami telah mendapati bahawa peratusan markah itu meningkat kepada 99%. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada analisis motivasi murid. Berdasarkan kepada dapatan kami telah mendapati bahawa 83.3% murid ini bersetuju bahawa penggunaan halaman ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka, motivasi mereka dalam aktif membaca. Seterusnya 28.67% kurang bersetuju. Perkara ini boleh memberi impak kepada aktiviti membaca. Seterusnya, kita beralih kepada analisis data yang ketiga, iaitu pemerhatian berstruktur. Dalam pemerhatian berstruktur ini, kami telah melakukan pemerhatian menggunakan rakaman video, dan kami telah melihat kesemua rakaman dalam kesemua sesi yang kami laksanakan. Daripada pemerhatian berstruktur ini, kami telah mendapati bahawa murid-murid ini berminat kepada aktiviti video. Seterusnya, suku kata berwarna. Seterusnya, penggunaan aplikasi immersive reader. Dan yang terakhir adalah permainan di atas talian. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada analisis temu bual bersama rakan guru. Kita dapat lihat terdapat 4 soalan temu bual yang kami kemukakan kepada beliau. Kita lihat soalan pertama, perasaan guru selepas pelaksanaan intervensi ini. Kata kunci yang kami dapati adalah beliau berpuas hati dengan respon murid, lebih bersemangat, rasa seronok, dan murid-murid ini mampu mengenal suku kata dengan lebih mudah. Kita lihat kepada soalan yang kedua, apa yang dilihat selepas guru melaksanakan intervensi. Kita lihat di sini kata kuncinya lebih cepat untuk mengecam dan juga menyebut suku kata, mampu untuk menjalankan pembelajaran kendiri. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada soalan yang ketiga dalam temu bual, iaitu perbezaan sebelum dan selepas penggunaan intervensi. Kita lihat di sini suku katanya, kita dapat lihat dari suku kata, murid ini lebih bersedia untuk membaca, sangat seronok, menunjukkan minat yang tinggi. Seterusnya, dalam soalan yang keempat, peranan guru dalam bilik darjah ketika pelaksanaan intervensi. Dalam kata kunci telah menyatakan bahawa guru akan bertindak sebagai pembimbing, murid akan melakukan sendiri aktiviti berdasarkan kepada arahan, dan yang ketiga, ia meningkatkan motivasi murid. Baik, terdapat 3 perkara yang kita dapat lihat perbezaan antara produk ini. Yang pertama dari aspek pembinaan bahan, di mana cekal warna Add2 pembinaan dengan perintegrasian teknologi dan konsep audio visual interaktif, manakala halaman lain pembinaannya menggunakan widget asas dan juga bahan
yang pelbagai sumber. Seterusnya dari aspek pendekatan pembelajaran, cekal warna itu berasaskan kepada model penjajaran konstruktif, pembelajaran berasaskan Masri Kendiri, manakala untuk halaman lain lebih berasaskan kepada pendekatan latih tubi. Seterusnya, bahan pembelajaran pula, halaman cekal menggunakan pelbagai bahan interaktif dan juga teknologi awan, cloud computing, manakala halaman yang lain berasaskan kepada sumber tunggal yang dibekalkan dalam halaman sahaja. Kita lihat kepada impak jangka masa pendek, terdapat 4 impak jangka masa pendek di sini. Kita dapat lihat yang pertama, ia dapat meningkatkan minat murid dalam aktiviti membaca. Seterusnya, ia dapat mewujudkan sebuah pembelajaran yang aktif. Seterusnya, ia dapat meningkatkan kefahaman terhadap bahan bacaan mereka, dan seterusnya ia dapat meningkatkan motivasi dan sikap terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita lihat kepada impak jangka masa panjang, terdapat 4 impak jangka masa panjang. Yang pertama, ia dapat mewujudkan sebuah pembelajaran, konsep pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, ia dapat meningkatkan kemahiran abad ke-21 dan juga literasi ICT. Melalui penggunaan halaman cekal warna itu ini juga, ia dapat menyokong kepada teknologi hijau, dan yang terakhir, dengan peningkatan kemahiran literasi dan juga kemahiran abad ke-21 ini, ia dapat menyediakan kebolehpasaran kerja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini kami paparkan dokumen pendaftaran harta intelek di mana halaman cekal warna Act 2 ini telah didaftarkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia, di mana nombor kepada inovasi kami ini adalah LY2021E01811. Di sini juga kami paparkan antara muka inovasi kami seperti mana yang kami telah paparkan ketika demonstrasi tadi. Ini adalah fasa-fasanya penggunaan antara muka inovasi. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam membina halaman cekal warna Act 2 ini, kami telah mengadakan jaringan kolaborasi dengan 2 entiti, iaitu yang pertama adalah Universiti Teknologi Malaysia, dan yang kedua kami telah berkolaborasi dengan sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas kerjasama Baik, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas kesudian mendengar penerangan daripada kumpulan kami berkenaan dengan inovasi yang kami bangunkan, iaitu cekal warna Act 2, pembelajaran teradun kemahiran membaca. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.